Kembali lagi bersama saya, The Julia Channel. Kali ini saya akan membincangkan ataupun berkongsi sedikit tentang makanan unik masyarakat Bidayuh. Jika hari itu saya ada berkongsi tentang makanan masyarakat Iban di Sarawak, tetapi kali ini adalah makanan masyarakat Bidayuh. Sarawak memiliki berbagai etnik yang berbeza. Namun, masyarakat hidup serumpun dan sentiasa saling menghormati di antara satu sama lain. Secara umumnya, masyarakat Sarawak terbahagi kepada dua etnik, yaitu Dayak Bidayuh dan juga Dayak Iban. Kebanyakan masyarakat Bidayuh menganut agama Kristian, namun ada juga yang beragama Islam, tetapi hanyalah sebilangan kecil sahaja. Kaum ini turut memiliki makanan tradisional mereka sendiri. Biarpun Bidayuh dan Iban dari rumpun yang sama, namun dari segi penyediaan makanan, ia memiliki sedikit perbezaan. Pelbagai makanan tradisi Bidayuh yang hampir sama dengan etnik Iban. Namun, nama makanan juga adalah berbeza, biarpun hidangannya kelihatan hampir sama. Penggunaan buluh sebagai bahan untuk memasak turut digunakan oleh etnik-etnik lain seperti Iban. Memasak menggunakan buluh sebenarnya turut menghasilkan aroma serta keenakan yang tersendiri. Tambahan pula, ia turut dibakar menggunakan kayu api. Makanan masyarakat Bidayuh yang akan saya kongsikan ini nanti ialah makanan masyarakat Bidayuh yang bukan beragama Islam. Antara hidangan tradisi masyarakat Bidayuh yang masih dikekalkan sehingga ke hari ini adalah yang pertama, asam siok. Asam siok ini merupakan beras yang dimasak bersama ayam dan menggunakan buluh sebagai salah satu bahan utama. Ia merupakan antara makanan tradisi masyarakat Bidayuh yang begitu terkenal. Buluh digunakan sebagai medium utama untuk memasak ayam dan beras. Hidangan ini begitu jarang dikenali oleh masyarakat Sarawak. Namun, asam siok ini seakan manuk panso yang berasal dari Iban. Walau bagaimanapun, asam siok ini merupakan hidangan bersih masyarakat Bidayuh. Yang kedua ialah kersem. Antara lain makanan masyarakat Bidayuh adalah kersem. Ia merupakan hidangan yang berasaskan daging khinzir yang ditapai. Makanan ini memiliki aroma yang wangi serta rasa masin. Malah, hidangan ini boleh disimpan sehingga berbulan lamanya. Kersem ini dicampurkan dengan beras serta garam yang dimasak dan ditanam dalam periuk yang dipanggil selama beberapa bulan. Oleh sebab itu, hidangan ini boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Yang ketiga ialah tepui. Suku kaum Bidayuh turut membuat minuman beralkohol sendiri yang dikenali sebagai tepui. Minuman ini biasanya diminum selepas makan malam. Tepui ini diperbuat daripada jus tebu dan rasanya lebih halus serta menenangkan berbanding langkau dan tuak. Ia menjadi kegemaran hampir seluruh masyarakat Bidayuh. Yang keempat ialah sambal belacan. Orang Bidayuh juga mempunyai sambal belacan versi Bidayuh yang berbeza dengan sambal belacan masyarakat Melayu. Sambal belacan masyarakat Bidayuh terdiri dari ikan bilis, belacan dan cili padi sahaja. Bahan-bahan tersebut ditumbuk kasar bersama-sama kecuali bawang merah. Ia boleh dimakan bersama ulam-ulaman seperti timun, salad, dan pelbagai jenis ulam yang lain. Yang kelima ialah kasam ikan. Kasam ikan atau pekasam biasanya dibuat menggunakan ikan air tawar. Ia begitu popular di kalangan masyarakat Melayu serta masyarakat Bidayuh di Sarawak. Nama lain makanan ini adalah gires. Orang Bidayuh biasanya menggaulkan nasi lama ke dalam pekasam mereka
bagi memberikan rasa yang lebih enak. Sesetengah pula mencampurkan dengan beberapa jenis daun rempah yang terdapat di Sarawak bagi menambah rasa pada pekasam. Penggunaan ikan sungai yang sesuai seperti tilapia, ikan lampam dan sebagainya adalah sangat penting bagi menghasilkan pekasam yang sempurna. Yang keenam ialah sup ikan dengan terung kuning. Salah satu hidangan yang membangkitkan selera dan menjadi kegemaran masyarakat Bidayuh adalah sup ikan dengan terung kuning. Terung ini turut dikenali sebagai terung Dayak. Ia berwarna kuning serta memiliki rasa yang masam dan tidak seperti terung India yang biasa terdapat di pasaran. Terung kuning ini juga perlu dimasak lebih lama berbanding terung biasa. Rasa masam terung ini memberi kelainan dalam hidangan dan boleh dicampurkan dengan ikan, ayam ataupun daging. Yang ketujuh ialah sup ponas. Sup ponas menggunakan ubi kayu sebagai bahan utama dan merupakan antara makanan tradisi masyarakat Bidayuh. Ubi kayu yang digunakan perlu diparut terlebih dahulu bagi menghasilkan rasa yang tersendiri. Antara lain yang dicampurkan adalah serai, bawang putih, cili, serta bahan-bahan lain yang terdapat menambahkan rasa yang lebih enak dalam sup ponas. Yang ke-8 ialah sambal sorai ataupun sambal serai. Ini merupakan hidangan yang paling mudah dihidangkan serta menjadi antara makanan etnik Bidayuh. Memandangkan masyarakat Bidayuh sering bercucuk tanam di kawasan sekitar rumah, maka tidak heranlah stok serai mudah diperolehi. Oleh itu, tercetuslah sambal sorai ini di kalangan masyarakat Bidayuh. Sambal sorai ini mempunyai aroma yang begitu menggiurkan. Tambahan pula dicampurkan beberapa bahan lain untuk menghasilkannya. Selain serai, sambal ini turut menggunakan ikan bilis, bawang merah dan bawang putih, cili belacan serta garam. Ikan bilis perlu digoreng garing terlebih dahulu sebelum dimasukkan bahan-bahan lain dan digaul bersama. Sambal yang ringkas ini sangat enak dimakan bersama nasi putih dan sering menjadi penambah selera. Yang ke-9 ialah ayam kacang ma. Ayam kacang ma merupakan hidangan yang begitu unik serta dapat membantu meningkatkan tahap kesehatan. Ia juga sering dijadikan menu semasa wanita dalam tempo berpantang selepas melahirkan anak. Hidangan ini dikatakan mampu memperbaiki peredaran darah seseorang, memperbaiki sistem kardiovaskular, termasuklah diuresis. Antara bahan utama yang digunakan adalah ayam serta kacang ma. Untuk menyediakan hidangan ini, herba kacang ma perlu digoreng tanpa minyak terlebih dahulu. Setelah itu, barulah bahan-bahan lain dicampurkan seperti ayam, halia, serta arak putih Cina dan dimasukkan sehingga selesai. Aroma yang terhasil dari hidangan ini membuatkan masyarakat Bidayuh sangat mengaguminya. Yang ke-10 ialah isam. Isam atau sesetengah masyarakat di Sarawak memanggilnya kabo, merupakan nasi yang telah digaul bersama ayam dan serai lalu dimasak di dalam buluh. Ia bukanlah seperti manuk panso, biarpun dimasak di dalam buluh. Manuk panso merupakan makanan tradisi masyarakat Iban, tetapi isam pula merupakan makanan tradisi masyarakat Bidayuh. Biarpun isam ini kelihatan seperti hidangan ayam panso, namun bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza. Isam merupakan nasi ayam, manakala manuk panso pula ayam yang dimasak bersama pucuk ubi. Aroma isam cukup memukau karena menggunakan serai serta bawang yang mengharumkan hidangan tersebut. Buluh yang digunakan untuk memasak isam juga sedikit besar. Nasi perlu dimasak terlebih dahulu dan disejukkan supaya tidak melekit dan lebih seroy. Ia kemudiannya digaul bersama ayam mentah
serta beberapa bahan lain antaranya serai, bawang putih dan juga garam. Selain itu, ia akan dimasukkan ke dalam buluh sedikit demi sedikit. Hujung buluh ini tersebut akan disumbat dengan pucuk ubi sebelum buluh tersebut dibakar selama 40 menit sehingga 1 jam. Isam yang telah siap akan dibuang kulitnya terlebih dahulu bagi memudahkan isam dikeluarkan dari buluh. Hanya boleh terus dimakan begitu saja karena rasanya sudah cukup sempurna. Yang ke-11 ialah bunga durian goreng. Bunga durian antara makanan tradisi masyarakat Bidayuh yang begitu ringkas tetapi sedap. Hidangan ini biasanya boleh didapati semasa musim durian saja, karena pada musim-musim lain tiada bunga durian dapat diperolehi. Bunga durian ini digoreng bersama ikan bilis ataupun belacan. Rasanya agak unik berbanding sayuran lain. Yang ke-12 ialah tempoyak goreng. Jika negeri Pahang terkenal dengan gulai tempoyak, negeri Sarawak juga tidak kurang hebatnya, juga mempunyai hidangan berasaskan tempoyak. Hampir seluruh masyarakat Sarawak sangat menggembari hidangan ini, yaitu tempoyak goreng. Tempoyak antara bahan penting dalam masakan masyarakat Bidayuh. Ia sering digunakan dalam apa jua hidangan mereka. Hidangan ini biasanya digoreng bersama cili, bawang merah, ikan bilis serta gula. Ia akan digoreng bersama minyak masak dan digoreng sehingga sedikit garing. Biasanya tempoyak goreng ini dimakan bersama nasi putih dan pastinya ia cukup mengiurkan. Yang ke-13 ialah pangkang. Pangkang pula jika dilihat seakan-akan lemang karena ianya dimasak menggunakan buluh. Namun, cara untuk membuatnya juga tidak jauh beza dari membuat lemang. Tetapi, pangkang tidak menggunakan daun pisang sebagai pembalut di dalam bahagian buluh. Hidangan ini juga menggunakan hanya sedikit santan sahaja. Untuk membuat pangkang, beras pulut akan dimasukkan ke dalam buluh bersama sedikit santan. Ia kemudiannya akan dibakar menggunakan kayu api sehingga masak. Setelah siap dibakar, kulit luar buluh akan dikupas sedikit bagi memudahkan pangkang dikeluarkan hanya menggunakan tangan dengan hanya menarik kulit buluh tersebut. Pangkang ini biasa dimakan bersama lauk pauk atau boleh dimakan begitu sahaja. Jika pangkang yang dimakan tidak habis, kulit buluh tersebut boleh diikat supaya isi perutnya tidak terdedah. Yang ke-14 ialah tepus goreng belacan. Tepus merupakan tumbuhan yang berasal dari keluarga halia, namun bentuknya pula seakan-akan serai. Ia memiliki bau yang agak kuat serta rasa yang tersendiri jika dinikmati secara mentah. Hidangan ini berasaskan tepus ini boleh dimasak bersama belacan dan kombinasi tepus dan belacan ini menjadikan hidangan ini begitu unik. Ia boleh dimakan bersama nasi dan hidangan ini semakin sukar didapati. Kesimpulannya, makanan tradisi kaum ini juga menggunakan pelbagai bahan yang mudah didapati di kawasan persekitaran. Malah, cara penyediaannya yang masih menggunakan cara konvensional membuatkan makanan mereka menjadi begitu istimewa. Ini adalah salah satu cara bagi kaum Bidayuh mengekalkan kewujudan makanan tradisi mereka supaya generasi baru dapat meneruskan legasi makanan tradisi Bidayuh sampai bila-bila. Generasi baru seharusnya meneruskan serta mempertahankan makanan tradisi mereka biarpun telah menetap di bandar utama, khususnya di kawasan Kuching.